Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ilham Hazrid bin Muhammad Syafwan daripada kelas PT1 S202. Subjek untuk pembentangan kali ini ialah Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islamiyah. Saya daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam dengan angka giliran 2023-2023-10076. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai metodologi kepimpinan ketika pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menangani konflik perpecahan. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada pembentangan ini, marilah sama-sama kita mengenali siapakah Ali bin Abi Thalib. Sedikit biodata mengenai Ali yang kita tahu merupakan seorang khalifah yang keempat daripada Khalifah Ar-Rashidin. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, tempatnya di Kaabah, Masjidil Haram. Di kota kelahirannya Bani Hashim pada hari Jumaat, 13 Rajab sekitar tahun 600 Masihi. Beliau adalah bapa kepada Hasan dan Husin dan digelar dengan nama Abu Taruk dan Abu Al-Qasim. Beliau daripada keturunan Bani Hashim dan anak kepada bapa saudara Rasulullah SAW. Baginda SAW telah mengahwinkan beliau dengan putrinya iaitu Fatimah Az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, seperti mana yang kita tahu, Ali bin Abi Thalib merupakan seorang pemerintah yang adil. Seperti mana sabda Rasulullah, antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah SWT, salah satunya termasuknya ialah pemerintah yang adil. Namun, bintang tidak selalu cerah. Terdapat pelbagai konflik yang berlaku di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita lanjut dengan penerangan mengenai metodologi yang digunakan Ali bin Abi Thalib untuk mengatasi perbelahan kaum, marilah sama-sama kita mengenali dan menelusuri sedikit sejarah apa yang berlaku ketika pemerintahan tersebut. Kesan daripada kematian Uthman telah menyebabkan huru-hara dalam kalangan kaum muslimin, yang menyebabkan banyak jiwa yang terkorban dalam kalangan pemuda muslim. Pembunuhan yang bermotif politik atas diri Uthman memberi impak yang negatif dan berpanjangan terhadap sejarah Islam sesudahnya, yang kemudian membuka pintu perpecahan antara kaum muslimin. Nasution 1986. Pergelutan politik yang berlaku di era pemerintahan Uthman ini merupakan puncak yang disebut dengan Al-Fitnah Al-Kubra, yakni bencana besar dalam kalangan umat Islam. Abdul Al-Karim 2015. Seperti mana yang kita tahu, setelah kematian Sayyidina Uthman, terdapat pelbagai masalah politik yang berlaku yang memberi impak negatif ketika pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Seperti peristiwa-peristiwa besar yang kita tahu ialah Perang Jamal, iaitu perang antara Sayyidatina Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Seterusnya Majlis Tahkim, dan akhir sekali kemunculan puak Khawarij dan Perang Nahrawan. Umat Islam berpihak kepada berpecah kepada 3 golongan, iaitu golongan pertama yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, kedua ialah golongan yang berpihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, manakala yang ketiga ialah golongan yang bersifat neutral kerana mengambil jalan pertengahan untuk tidak memihak kepada salah satu daripada 2 golongan tersebut. Meskipun golongan pertama memiliki pengikut yang ramai, namun golongan yang ketiga lebih bersifat majoriti dan berpenduduk. Antara dapatan yang saya jumpa mengenai mengapa tidaknya berlaku perbalahan ketika zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar, itu kerana ketika itu umat Islam sibuk dengan aktiviti seperti perluasan kuasa, perluasan kawasan dengan menjajah tanah di luar, dan aktiviti menterjemah dan mengumpul Al-Quran. Namun ketika zaman pemerintahan Uthman, semakin ramai orang kafir memeluk Islam dan mereka tidak tahu mengenai Islam. Oleh itu, musuh-musuh Islam seperti pihak Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil
mereka mengambil jalan ini untuk sebagai salah satu kelemahan ketika itu untuk menyerang Islam, iaitu mereka menaburkan biji-biji fitnah sehingga menyebabkan peperangan berlaku. Dan akhir sekali ialah metodologi ataupun tindakan yang diambil oleh Saidina Ali untuk mengatasi konflik perbalahan kaum ini. Yang pertama, kajian yang saya dapat ialah Saidina Ali mempunyai pendirian dan wawasan serta seorang yang berwibawa, kerana ketika kisah beliau dilantik sebagai Khalifah Ar-Rashidin, beliau telah memberi pidato secara umum yang telah menggambarkan garis besar dari visi politiknya. Terdapat 5 visi politik beliau, iaitu yang pertama, sumber hukum dan dasar keputusan politik yang akan dilaksanakan oleh Ali adalah kitab suci Al-Quran. Kedua, mewujudkan nilai-nilai kebaikan ideal Al-Quran dan menolak segala keburukan dalam masyarakat. Ketiga, tulus ikhlas dalam memimpin dan mengutamakan integrasi kaum muslimin. Keempat, melindungi kehormatan, jiwa dan harta benda rakyat dari segala gangguan kezaliman lidah dan tangan. Kelima, membangunkan kehidupan masyarakat yang bertanggungjawab terhadap bangsa dan negara dengan landasan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saya mengambil poin pertama ini ialah Saidina Ali pemerintahannya ialah berteraskan Al-Quran. Seperti mana sabda Rasulullah yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepadanya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi-Nya, iaitu As-Sunnah. Riwayat Malik 1594. Seterusnya, poin kedua ialah dengan cara bermusyawarah ataupun berkonsultasi dan berbincang. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang pemimpin yang mendengar pendapat dan masukan daripada berbagai pihak sebelum membuat keputusan. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membantu mengurangi potensi konflik. Kerana itu, dalam dalil Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Imran 159, saya mengambil sejebis daripada ayat tersebut, iaitu yang bermaksud, kerana itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan akhir sekali, poin yang ketiga ialah sifat penyabar. Saidina Ali mempunyai sifat sabar, pemaaf serta tidak terburu-buru dalam membuat keputusan walaupun beliau diberi tekanan yang tinggi kerana pelbagai konflik berlaku ketika itu. Contoh yang saya ambil ini ialah kisah ketika mana puak Khawarij telah menghukum beliau, iaitu Saidina Ali, sebagai kafir kerana telah menerima keputusan Majlis Tahkim. Bukan itu saja, Khawarij juga membunuh ramai kaum muslimin yang tidak bersefahaman dengan mereka, membuat kerosakan yang teruk di lembah Sungai Furat serta membunuh ramai kaum muslimin. Namun, beliau tidak segera memerangi mereka. Beliau telah mengambil satu jalan untuk menyatakan kasih sayang dan toleransi terhadap puak Khawarij. Walaupun mereka telah berbuat jahat kepada Saidina Ali, tapi Saidina Ali tetap memaafkan mereka. Oleh itu, Ali menghantar Abdullah bin Habib Al-Arab untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, iaitu daripada Tariquddin 2010. Akhir sekali, rumusan yang dapat saya simpulkan ialah Saidina Ali merupakan seorang yang hebat kerana dalam menangani isu puak Khawarij, Saidina Ali telah menunjukkan toleransi yang tinggi yang disertakan dengan hikmah dan kebijaksanaan yang tinggi. Beliau sebagai khalifah menggunakan konsep ketegasan dan kelembutan yang bersifat dinamik dan efektif digunakan pada tempatnya dalam menangani konflik-konflik yang tercetus. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana telah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.